Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Baik, ayat ke-30 dan 31 ini lanjutan daripada hukum hakam haji ya. Hukum hakam yang disebut sebagai manasikul hajj. Ketika mana Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah, antara doa Nabi Ibrahim, wa arina manasikana ya. Tunjukkan kepada kami cara-cara nak buat haji. Maksudnya bila manusia datang ke Baitullah, apakah caranya untuk mengerjakan manasik ibadah ya. Ibadah, manasik itu adalah ibadah. Daripada manasik itu ada juga perkataan nusuk, yang kita selalu baca doa nusuki kan, solati wa nusuki. Ya Allah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, semuanya adalah lillah ya. Jadi manasik daripada mansakan jadilah manasik, dan asalnya ialah nasaka, nusuki ya, dengan makna ibadah. Jadi wa arina manasikana, tunjukkan kami cara nak beribadah. Tapi ada juga orang dia ambil perkataan manasikana tu sebagai nama pena sastra. Orang di sebelah tempat kita juga ni. Ya, orang Kuala juga, orang Padang Rengeh kata dia mah. Orang mana? Tanah Lepan. Tanah Lepan. Jawa ke dia? Orang Jawa ke dia?
Banjari. Orang tanah lepan tak. Jadi manasikana. Tanah lepan ni dekat kampung Sungai Siput tu, Jandan, terus ke dalam lagi. Tanah lepan. Situ ramai orang Jawa, orang Banjar pada Saya pernah berceramah di situ. Jadi pengacaranya cakap Jawa, lepas tu diulasnya ceramah saya pun cakap Jawa, tak apa katanya saya pun tak tahu. Jadi lepas tu demo pun bernasyid lah. Yang nasyid tu saya faham pasal cakap Arab. Jadi yang pengacaraan dan ulasan cakap Jawa tu entah apa kata, kita pun tak tahu jadi manasik manasikana, iaitu asal maknanya manasik itu ialah cara-cara beribadah. Jadi kata Nabi Ibrahim, wa arina manasikana wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Jadi kita lihat bahawa ayat-ayat yang kita lalui ini bercerita tentang ahkam manasikul hajj, hukum hakam. Yang terakhir sekali, yakni yang dihuraikan oleh pengarang ini, iaitu perkataan mubah, harus makan binatang korban. Sebenarnya di zaman jahiliah tak boleh, pasal di zaman jahiliah tu dianggap ini sebagai persembahan untuk tuhan-tuhan berhala katanya. Jadi kita ingat takkanlah kita nak campur sekali, biarlah tuhan berhala je yang ambilnya, makannya. Jadi maknanya demo berbangga-banggalah dengan darah yang banyak, daging yang besar, kerana tuhannya kenyang katanya. Turunlah ayat lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tak ada kena-mengenanya. Allah tak akan mengambil bekas daripada banyaknya darah ke, besarnya ataupun banyaknya daging ke. Lan yanalallaha luhum tu laham. Luhumuha wala dima'uha, dam, darahnya yang banyak. Kan setengah orang begitu. Mika surau Mika berapa? 4. Koman orang kaya-kaya situ 4 je, kuma 7. Gemuk-gemuk pula tu. Darahnya merecok-recok. Apa pun tak ada kena-mengena dengan Tuhan, tak? Tak ada apa kena-mengena dengan Tuhan, banyak ke apa ke. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Tuhan kehendaki ialah takwa tu, bukan soal banyak darah ke, gemuk ke apa ke. Takwa tu kena ada, tak? Kalau pun ada banyak darahnya, gemuknya, tapi tak ada takwa, tak jadi, Jadi dalam masyarakat jahiliah mereka berfaham tak boleh makan. Jadi turun ayat ini untuk membetulkan balik amalan mereka, manasik yang mesti dilalui oleh orang-orang mukmin, yang mesti berbeza daripada orang-orang jahiliyah. Maka didatangkan dengan perkataan mubah, daripada abaha, daripada abaha yubihu, mubah, harus, mubah, Taib. Di sini Allah Ta'ala menyebut zalika, iaitu segala pengorbanan di Mina, tak? Ataupun di Masjidil di tanah haram itu, tak? Segala tawaf, zalika ni, zalika tu demikian itu. Demikian itu tu nak merujuk kepada apa? Zalika tu tawaf bil baitil atiq, yufu nuzurahum, maknanya menyempurnakan nazar, tawaf di Baitul Atiq, ifadah, tak? Kemudian maknanya tahallul, semua itu dipanggil zalika, semua itu dipanggil zalika. Termasuklah maknanya kita kata tadi, maknanya berkorban tadi, itu semua termasuk dalam zalika. Zalika itu semua, itu tanda wa may yu'azzim sya'airallah, tanda mereka yu'azzim, azim. Azim maknanya agung, besar, selalunya lebih digunakan perkataan azim ini, agung lah. Jadi azim tu agung, yu'azzim mengagungkan, kita mengagungkan sya'airallah. Inna safa wal marwata min sya'airillah, kan dalam Al-Quran sebut, di antara sya'airillah, di antara sya'airillah, inna safa wal marwata min sya'airillah, Safa dan Marwah itu di antara syiar kebesaran, keagungan, Jadi wa man yu'azzim hurumat, jadi perkataan hurmah, hurmah jamaknya
hurumat. Sofa itu dihormati, Marwah itu dihormati, Baitullah itu dihormati, Arafah itu dihormati, Mina itu dihormati, ya. Jadi ini semua dipanggil hurumat, ya, tempat-tempat yang dihormati. Jadi yang kita guna perkataan hormat tu bahasa Arab. Ya, kalau satu hurmah, kalau dah banyak ialah hurumat. Kita kata hormat. Bolehlah adalah bunyi sikit-sikit, ya tak, daripada bahasa Arab setidak-tidaknya. Jadi maknanya siapa yang mengagungkan, ya, tempat-tempat dan ibadah yang merupakan perkara-perkara yang dihormati ini, pengorbanan, ya tak, kita kata sa'i, tawaf, ya, maknanya nazar. Siapa yang mengagungkan ini sebagai hurumatillah, yang dihormati ini, sesuatu yang dihormati di sisi Allah, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka sikap menghormati itu, ya, sikap menghormati, sikap mengagungkan tempat-tempat yang dihormati ini, ya, maka itu tanda, itu adalah membawa kebaikan khairul lahu di akhirat esok. Tapi di dunia pun ada kebaikannya. Di dunia pun ada kebaikannya. Maknanya bila kita mengagungkan apa yang Allah agungkan, ya tak, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda takwa, ya tak. Ramadan itu adalah hurumatillah, masa, ya tak. Tempat masjid adalah hurumatillah. Jadi hurumatillah itu masa, tempat, perbuatan. Ini semua adalah sya'airillah dan juga hurumatillah, tanda-tanda keagungan dan juga yang tempat-tempat dan perkara-perkara dan yang ibadat yang dimuliakan. Jadi kita kata bahawa siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, zaman masa yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan yang dimuliakan oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah tanda ada takwa dalam hatinya. Dan fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, dan dia itu membawa kebaikan baginya. Khairun lahu, pahalanya berganda, 100,000 kali ganda, ya tak? Maknanya dia diampunkan dosanya oleh Tuhan. Jadi itu khairun lahu di akhirat. Di dunia dia mendapat ketenangan sebab dia mengagungkan dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Maka dia mendapat ketenangan di dunia ni. Ya, di akhirat dia pula mendapat habuan yang berganda di samping pengampunan lah. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, ya tak? Baik, kemudian apa disebut di sini bahawa tentang hukum memakan binatang korban itu, wa uhillat lakumul an'am. Binatang korban itu disebut al-an'am, binatang ternak yang telah dinaskan. Untanya, lembunya, kambingnya, tak, kerobohnya. Maknanya tak termasuk lah rusa ke kalau dah bela rusa, arnab ke tak kalau dah bela arnab. Itu tak termasuk dalam nas. Dia mesti yang dinaskan, sebab ini soal ibadah. Ini soal ibadah. Jadi yang dinaskan itulah dia. Tak termasuk arnab, tak termasuk rusa. Jadi maknanya yang lembu ke, yang keroboh ke, yang kambing ke, yang unta, ini uhillat lakum, wa uhillat, dihalalkan, ya, lakumul an'am, bagi kamu binatang-binatang ternak yang kamu korbankan, ya. Walaupun takdirnya dalam perjalanan ke Mekah tadi dia naiki kenderaan itu, boleh. Wa ala kulli dhamirin, ya, yatina min kulli fajjin amiq. Maknanya sementara nak sampai kenderaan itu, sementara nak sampai kambing itu ke Masy'aril Haram, ke sya'airillah itu, ya, boleh perah susunya, boleh naik dia. Kalau misalnya lembu ke ataupun unta ke, kalau ada susunya boleh saja perah susunya, tak ada perhalangan. Maknanya dibenarkan, tidaklah haram. Uhillat lakumul an'am, ya tak? Habis yang mana yang diharamkan? Illa ma yutla alaikum, kecualilah ayat binatang-binatang ternak yang telah disebut
Yutla tu tuan-tuan daripada perkataan tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah. Tala yatlu membaca, mentilawahkan. Yutla dibaca. Melainkanlah ayat-ayat yang telah dibaca, iaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Binatang-binatang ternak yang disembelih bukan kerana Allah tapi kerana yang lain, persembahan-persembahan yang lain. Khinzir walahmul khinzir, itu benda yang sudah ditilawahkan, tak boleh. Yang ini tak ada apa halangannya, ya, yang ini tidak apa halangannya. Maka dikatakan illa ma yutla alaikum, melainkan yang telah ditilawahkan tak boleh. Maka hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, dam, darah, lahmul khinzir, ya tak? Maknanya babi, wa ma uhilla li ghairillah, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah tapi kerana persembahan-persembahan kepada berhala ke, jin ke, dewa-dewa ke, dan yang itu haram lah. Itu termasuk dalam ma yutla alaikum, apa yang ditilawahkan ke atas kamu, yang kata tak boleh itu. Oleh kerana itu, buatlah reformasi. Apa reformasinya? Fajtanibu, jauhkanlah diri daripada rijs. Apa makna rijs? Keji, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Rijsun, keji, perkara yang keji, perkara yang jijik. Jadi jauhkanlah diri kamu, fajtanibu, ya tak? Jauhkanlah, ijtanibu tu maknanya jauhkanlah, diri kamu daripada rijsa minal awthan, perkara-perkara keji daripada berhala ni. Awthan, berhala. Awthan tu jamak kepada wathan. Kalau satu berhala, ya, dipanggil wathan. Orang yang menyembah berhala dipanggil wathani. Orang yang menyembah berhala dipanggil wathani, dengan sa, ya, wathani, awthan. Jadi kalau wathanun, satu berhala. Kalau ada banyak, awthan. Orang yang menyembah berhala dipanggil wathani. Agama wathani. Agama wathani itu agama yang menyembah berhala, ya, agama wathani, ya. Nah, jadi maknanya jauhkanlah perkara-perkara keji, jijik, minal awsan, daripada segala berhala. Jangan dekat, jangan terlibat dengan pemujaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, ya, bahawa berhala ini hanya dirobohkan tahun yang ke-8. Ya, tahun yang ke-8 dirobohkan berhala ni. Syekh boleh ke tolak ke sana? Dia jadi kering tekok. Angin tu menyebabkan tekok kering. Tak tahan. Jadi maknanya di situ apa? Maknanya berhala ni dirobohkan tahun yang ke-8. Bismillah. Jadi sebelum dirobohkan berhala tu, mau habis, ya kan? Kata ya, okey. Sebelum dirobohkan berhala tu, sudah diturunkan ayat untuk mengerjakan haji. Jadi bila mana umat Islam itu mengerjakan haji, belum lagi berhala-berhala itu dirobohkan ataupun umrah misalnya. Ya, belum lagi berhala itu dirobohkan. Sebab kalau kita baca sejarahnya, umat Islam mengerjakan umrah tahun yang ke-7. Tahun yang ke-6 perjanjian Hudaibiyah, tak boleh buat umrah. Tahun yang ke-7 dia kata boleh, tapi 3 hari je boleh duduk di kota Mekah. Kata kena balik, kata dia. Ya tak? Jadi masa buat umrah tu, yang tahun yang ke-7 tu, yang 3 hari tu, masa itu ada lagi berhala-berhala tu. Ada lagi berhala itu. Sebab itu ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, kan? Siapa yang mengerjakan umrah ataupun haji, tak ada halangan untuk dia tawaf, ya tak? Untuk dia tawaf, an yatawafa bihima. Tak ada halangan untuk tawaf di Baitullah, tak ada halangan untuk sa'i di Safa dengan Marwah, walaupun di sana ada berhala-berhala tu. Maknanya
kita jangan qasad berhala, ya, qasad kita adalah Allah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Artinya berhala bermaharaja lela. Berhala tu sudah bermaharaja lela, sudah begitu sekian lama di kota Mekah itu dibuat oleh maknanya orang-orang Arab Quraisy ini tadi, ya tak? Setelah kematian 600 tahun setelah kematian Nabi Ibrahim, 600 tahun setelah kematian kewafatan Nabi Ismail, barulah datang berhala ni, ya, barulah datang berhala ni. Jadi maknanya oleh kerana itu untuk haji cara Islam buat reformasinya apa? Perubahannya ialah fajtanibur rijsa minal authan. Authan itu dianggap perkara yang keji, perkara yang jijik. Kamu jauhkan diri daripada itu. Jangan pergi dekat-dekat, jangan minta-minta, ya, jangan nyembah-nyembah. Mana orang Islam hajinya takkan macam haji orang-orang jahiliah itu. Sebab orang jahiliah buat juga haji, campur aduk lah, ya, campur aduk dengan syariat Nabi Ibrahim dengan adat-adat jahiliah, itulah amalan-amalan jahiliah. Kamu orang Islam bila buat haji ni jangan macam mereka. Fajtanibur rijsa minal authan, jauhkanlah diri kamu daripada kekejian daripada berhala-berhala ni. Fajtanibur rijsa minal authan. Jadi perkataan rijsa maknanya keji. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Hanya senya arak, judi, berhala, tenung nasib itu adalah jijik daripada perbuatan syaitan, ya. Rijsa minas syaitan, ya tak? Jadi di sini ada perkataan rijsa lagi. Fajtanibur rijsa, jauhkanlah daripada yang keji, minal authan, daripada berhala-berhala. Tak sah. Jadi kita sebenarnya dulu entah macam mana, kita asal pergi ke Pulau Pinang ke rombongan, syarat sah pergi Pulau Pinang Tok Kongulo, ya. Itu dulu, ya Allah, orang pun bawa mesti ke situ. Kak Bibah ada pergi rombongan Kak Bibah dulu Pulau Pinang ke ada? Tak ada. Ada juga. Jadi masa itu kalau pergi Poh Karang Uda singgah Sampoh tu. Tak pernah Kampung Simi tu kan. Toko Kampung Simi saya ingat lagi. Saya pergi je Kipong udah singgah situ. Mula beli yang di luar tu, lepas tu masuk ke dalam. Tengok dah apa dibuat. Tapi tu le pesennya kopi tu zaman itu, ya tak? Gemong ikut. Ya tak? Benda yang tak betul pun diikut, ya. Jadi syarat sah pergi Pulau Pinang akuarium. Lain? Lain Tok Kongulo, ya tak? Pagoda. Bukit Bendera tak apalah, ya tak? Ini yang pergi Tok Kong ni. Tak apa-apa masa itu, ya tak? Udah demam, ya tak? Balik-balik udah demam, ya tak? Tertegur kata demo, ya tak? Lepas tertegur, tertemeh pula tu, ya tak? Jadi tertemeh ni pula ada campur pula, ya tak? Dengan mentera-mentera yang tak kena, ya tak? Sebab itulah maknanya itu semua adalah rijs, ya, perkara-perkara keji, ya tak? Jadi wajtanibu, jauhkanlah daripada qaul, bercakap dengan cakap yang zur, palsu, cakap yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, ya. Maknanya perkataan zur ialah mengadakan sesuatu yang tidak ada, bohong lah, ya. Termasuklah zur itu di sini ialah syirik, ya. Maknanya cakap-cakap menderem yang lama-lama tu, yang memuja-muja tu, mambang laut, mambang darat, tak usah dah. Jauhkanlah diri daripada wajtanibu qaulaz zur, ya tak? Mambang tanah, mambang di awan, mambang di awan nama orang, nama tempat, mambang di awan, ya tak? Jangan amalkan, jauhkan diri. Wajtanibu qaulaz zur, ya tak? Tafsirannya saya masuk kepada tafsiran dulu, ya. Nah, ada tak perkataan yang nak ditanya tentang ayat 30 tu? Perkataan yang ingin ditanya, ya. Tuan-tuan cuba ikut saya. Azzama yu'azzimu ta'zim, fa'ala yufa'ilu taf'il. Azzama yu'azzimu ta'zim,
Azzama yu'azzimu tu mengagungkan. Jadi sebab itu kita sebut dengan penuh ta'zimnya, dengan penuh maknanya keagungan, with great honor, orang putih kata, ya tak? We represent or we present you, maknanya kita kata dengan penuh keagungan dan kebesarannya, with great honor, ya, dengan penuh kebesaran dan keagungan, dengan itu kami persembahkan, begitulah, ya, kami maknanya dengan ini menjemput, begitu. Jadi maknanya perkataan ta'zim ialah dengan penuh ta'zim, dengan penuh penghormatan, dengan penuh keagungan, begitu. Jadi kita ada Johor Darut Ta'zim, negeri yang diagungkan, yang maknanya kita kata yang dibesarkan, itu yang dikatakan Johor Darut Ta'zim. Kemudian kita ada bandar di Pahang, bandar Muazzim ke Muazzam? Bandar Muazzam, ya. Muazzam ke Muazzim? Muazzam, yang diagungkan. Bandar yang diagungkan dipanggil bandar Muazzam. Orang yang mengagungkan dipanggil Muazzim, bari bawah. Orangnya yang mengagungkan isim fa'il, ya, isim fa'il bari bawah Muazzim. Kemudian isim maf'ul bari atas Muazzam. Apa ni, kita punya pentah tu dah berpagar habis ke? Udah, ya? Pasal anak Ustaz Ehsan dua-dua main situ. Udah pagar habis, ya? Mak risau tu mawih, ya. Atau jadi maknanya di situ perkataan yu'azzim. Jadi fa'ala, cuba ikut, fa'ala yufa'ilu taf'il, azzama yu'azzimu ta'zim. Cuba tuan-tuan sambung, ya tak? Qaddama yuqaddimu taqdim, ya, taqdim. Akhara yuakhiru takhir, ya, takhir, ya, takhir, ya tak? Kemudian kita ada qassara yuqassiru taqsir, azzama ta'zim. Jadi di situlah perkataan ta'zim tu datang tu, daripada fa'ala yufa'ilu taf'il. Ini dipanggil ilmu saraf, ilmu binaan perkataan, ya, bagaimana kita nak bina perkataan daripada azim jadi ta'zim, daripada azim jadi muazzam, daripada azim jadi muazzim. Jadi itu ilmunya dipanggil ilmu saraf. Ya, saraf itu maknanya kita nak bina perkataan tu bagaimana perubahan-perubahan itu ada sifir dia, ya, ada sifir dia. Ilmu itu dipanggil ilmu saraf. Adapun nahwu, baris-baris hujung, nak baris bawah ke baris atas ke, berdasarkan kedudukan dia dalam konteks ayat, ya, berdasarkan kedudukannya, dia jadi subjek ke, dia jadi objek ke, ya tak, dia jadi predikat ke, ya tak, dia jadi objek ke. Jadi kalau dia jadi objek, baris atas, kalau dia jadi predikat, baris depan, begitulah. Itu cerita nahwu, ya, itu cerita nahwu. Jadi itu perkataan azzama yu'azzimu. Ada dalam perkataan lain? Nah, yang ingin ditanya, ya? Nah, tak ada, ya? Jadi itu lebih kurang ayat 30, ya tak? Tafsirannya, kata Imam Ibn Kathir, dan dalam tafsirnya yang diterjemahkan oleh Ustaz Salim, Bahrisi, dan Ustaz Said, hafizahumullah wa rahimahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya barang siapa yang mengagungkan, azzama yu'azzimu, ya, apa yang terhormat di sisi Allah, yang disebut sebagai hurumat. Jadi tanah haram itu maknanya tanah suci lagi dihormati, itu makna tanah haram, ya. Tanah haram itu ialah Masjidil Haram, itu ialah masjid yang suci lagi dihormati, itu maknanya. Dia bukan haram lawan halal, tu bukan, ya, dia bukan haram lawan halal. Nah, jadi berupa cara nak menghormati itu bagaimana? Berupa berbagai ta'ah dan ibadah yang kita lakukan. Cara kita menghormati masjid, tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Cara kita menghormati Kaabah, tawaf, ya tak, qudumnya, ifadahnya, ya tak, begitu, ya. Cara kita menghormati menghormati Safa wal Marwah, sa'inya, ya, kita melakukan sa'i. Cara kita menghormati Arafah dengan wukufnya, begitu. Cara menghormati Mina dengan mabit ataupun bermalamnya,
Itu cara-cara kita melakukan ketaatan dan ibadah. Di antaranya perlaksanaan manasikul hajj dengan meninggalkan dan menjauhi segala maksiat yang diharamkan. Memburu, apa juga. Bahkan ada yang yang dihalalkan asalnya sudah diharamkan demi manasikul hajj. Nak kahwin tak boleh, nak jadi saksi tak boleh, menerima nikah tak boleh, tak? Masa itu. Kemudian yang lain daripada itu, tak? Orang perempuan, orang lelaki kena jaga batasnya dan sebagainya. Itu kenapa? Kerana kita dalam ibadah, kita di dalam manasikul hajj, kita di dalam ihram. Ihram itu menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang asalnya boleh, sudah tak boleh. Sebab itu takbiratul ihram, takbir yang menghalang kita daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan sembahyang. Lepas itu nak nyaut ke, nak bergaru ke, tak? Nak berdehem ke, nak batuk ke, semua kena jaga. Rosin. Pasal kita di dalam ihram tu ada pantang larang. Jangan dibiarkan berosin tu. Acu, panggilnya acu yang bongsu tu dipanggil. Oh, kata acu manggil nyaut dia tak? Dia ingatkan kawan tu manggil, padahal kawan tu berosin. Jadi kalau boleh bila sembahyang berosin tu kena kontrol, jangan diacu kan. Kalau acu dah batal, apa dah boleh heja, tak? Acu, batal sembahyang apa? Sebab dah boleh heja. Cara kita berdehem kena kontrol, tak? Cara kita bergerak kena kontrol. Allah. Kecuali lah dah memang pelok nak buat macam mana? Kan ada orang jenis kopi tu pelok, mula-mula Allahu Akbar, elok sini kan, baca udah turun, naik balik, baca dah kan. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan meninggal dah orangnya dah meninggal dah, tak? Siapa semayang sebelah dia, ya Allah, memang serik semayang sebelah dia, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ihdinas siratal, ni kata balik, tak? Jadi kita semayang sebelah dia, naik turun. Tahiyat pun itu, tahiyat at-tahiyat mulut elok sini tu ni tengah ni, at-tahiyatul mubarakatus salawat turun ke bawah, asyhadu alaina wa ala ibadillah. Aduh ya Allah, kalau dah pelok tak upayalah. Jadi yang pelok ni tak boleh jadi imam. Pelok dengan pelat tak boleh jadi imam, kecuali makmumnya pelok dengan pelat boleh jadi imam. Makmum yang pelat sahaja baru sah kalau imamnya pelok lagi pelat. Dua pi. Satu pelok, satu pelat. Kan ada kopi tu, kan? Tengah semayang gemar kan? Kan? Tengah semayang gemar kopi tu. Jadi kalau makmum kopi tu juga baru boleh. Makmumnya pelok juga. Kalau tidak tak boleh, ya tak? Jadi maknanya mana ngirakan kot ada datang penyakit kopi tu. Ya tak? Kot ada datang keng. Kan? Tengah semayang, sebelum hidup pun tengah semayang. Itu tengah semayang, tak? Jadi kita kena jaga dalam ihram, termasuklah dengan takbiratul ihram. Maka kita tak boleh buat macam biasa dah. Pergerakan semayang tu kena jaga. Tegak namanya berdiri betul. Ya tak? Berdiri betul. Jadi maknanya tak boleh kita raun. Tengah semayang meraung. Tak boleh. Jadi batal tu. Kecuali dia pelok. Dan kalau dia jadi imam, yang jadi pelok belakang tu kalau rupa dia juga boleh. Tu kena jaga baik-baik, ya tak? Allahu Akbar. Jaga baik-baik, ya. Nah, sebab kita di dalam ihram. Jadi jauhilah segala maksiat yang diharamkannya. Maka sikap yang demikian, wa man yu'azzim hurumatillah, demikian itulah khairul lahu 'inda rabbih, itulah yang terbaik terhadap Tuhannya. Makna di sisi Allah, Allah sangat menyanjung orang-orang yang sanggup datang dari jauh mengagungkan masyair, ya tak? Mengagungkan sya'air Allah, ya, mengagungkan innas safa wal marwata min sya'airillah, ya tak? Sebab ini tempat-tempat yang Allah muliakan, ya, tempat-tempat yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Allah telah menghalalkan bagi hamba-hambanya semua binatang ternakan
ya, kecuali apa yang telah dinyatakan haram seperti maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, apa yang disembelih selain untuk Allah. Maknanya sembelih kerana memuja ke, kerana dewa, kerana jin, kerana jin tanah ke apa semua, kerana nak manggil-manggil, itu tak boleh lah. Itu tak boleh, ya tak? Walaupun masa sebut tu bismillah, masa sembelih tu bismillah, tapi ada niat lain. Niat lain, ya tak? Makna kita kena gelanggang ni, dia kata kita kena sembelih, barulah kita punya silat tu menjadi, katanya. Itu dah ada benda lain. Itu dah ada benda lain. Yang itu tak boleh, ya tak? Jadi dikata apa di situ, maka jauhilah olehmu berhala yang najis, fajtanibur rijsa minal authan. Berhala itu dianggap keji lagi najis. Innamal musyrikuna najisun, ya tak? Dan perkataan yang dusta, qaulaz zur, ya, jangan maknanya mengadakan sesuatu yang tidak ada, ya, termasuk di dalamnya persaksian palsu. Jadi ini barulah kita kata dapat haji yang mabrur. Jangan tiba-tiba menerima akad nikah ataupun menjadi saksi kepada akad nikah, ya tak? Jangan tiba-tiba berbohong, ya, yang disebut sebagai marafatha, ya, maknanya benda yang kita kata apa dalam ayat yang lain, iaitu tinggalkan yang disebut sebagai rafath, ya, benda-benda yang keji, benda-benda yang apa. Dan lakukan semuanya itu dengan ikhlas, ya, lakukan semuanya itu sebagai dalam keadaan hunafa. Hunafa ini orang yang mukhlisin. Yang hunafa ni kita belum baca lagi dia punya terjemahan, ya tak? Jadi hunafa jamak kepada hanif, macam semalam lah, ya tak? Syuraka jamak kepada syarik, hunafa jamak kepada hanif, ya. Ulama jamak kepada alim, ya tak? Ulama jamak kepada alim. Fuqara faqir, fuqaha faqih, ya. Fuqaha faqih, fuqara faqir, ulama alim, syuraka syarik. Di sini hunafa hanif, hanifan musliman, kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Jadi hanif antara lain ialah orang yang mukhlisin lahuddin, ya tak? Orang yang buat bukan kerana yang lain daripada Allah, semata-mata Allah, itu orang yang hanif, ya tak? Orang yang hunafa, ya, orang yang hunafa. Sebab itu di situ disebut bahawa, ya, perkataan hunafa itu iaitu dengan ikhlas kepada Allah. Hunafa juga maknanya berpaling daripada yang lain, itu maknanya hunafa. Berpaling daripada yang lain daripada Allah, bahkan semata-mata kepada Allah. Itu dikatakan juga hunafa wa yuqimus solah, ya tak? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, ya tak? Ataupun di sini dia huraikan hunafa alillah itu ghaira musyrikin bih, tidak syirik kepada Allah dalam bentuk penyembahan dengan penyembahan yang lain, dipanggil syirik takrib. Syirik takrib ini yang saya sebut semalam, syirik ada 6, ya. Jadi syirik yang maknanya yang ketiga ialah syirik takrib. Takrib ini ialah sembah berhala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, katanya. Sebab dia kata dia sendiri nak sembahyang kotor, jadi dia sembahkan pada berhala supaya berhala sampaikan. Ini syirik, dipanggil syirik takrib, ya. Semalam kita ada sebut yang kelima, syirik asbab, ya. Kita sebut yang kelima iaitu syirik asbab. Jadi maknanya di situ jangan kita maknanya menjadikan sebab itu sebagai penentu. Syirik takrib, yakni dia sembah berhala supaya dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhan, katanya. Dia kotor, katanya. Itu syirik dalam bentuk takrib, ya tak? Jadi orang yang hunafa, orang yang tidak syirik dalam bentuk penyembahan berhala tu.
sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musyrikin. Jadi hunafa ghaira musyrikin bih. Sebab wa may yusyrik billah, kesan buruk orang yang syirik kepada Allah sama seperti faka'annama. Faka'annama itu seolah-olah, seakan-akan. Ka'anna itu maknanya ialah seakan-akan. Dalam Quran ada ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka binaan yang kukuh tersusun. Ka'annahum khusyubun musannadah, seakan-akan mereka kayu yang tersandar. Ka'annaka tarahu, ya tak? Seolah-olah kamu melihatnya, ya tak? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan? Itu ihsan. Ka'anna itu makna seakan-akan. Lagi apa ka'anna dalam Quran? Ka'annama yasuqu, ya tak? Yasuqu ilal jadi seakan-akan diheret, ya, yasuq, ya. Jadi ada ka'anna, ya, ka'anna seolah-olah. Nah, sama macam kamathalil himar, seumpama, ya tak? Seumpama. Jadi seumpama orang yang jatuh kharra minas sama, orang yang syirik ini, tidak selamatnya orang yang syirik ini, ka'annama seperti mana ia jatuh daripada langit. Kharra ni kita ada guna perkataan kharra ni masa semayang, masa sujud sejadah tu ada satu ayat, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru, terbungkam, ya tak? Kharru sujada, terbungkam sujud. Jadi daripada berdiri betul, tiba-tiba terus menjatuhkan dirinya, terbungkam untuk sujud kepada Allah. Jadi orang yang kita kata, orang yang macam mana kata, orang yang begitu, orang yang syirik ini seolah-olah dia jatuh daripada langit, kharra minas sama. Dalam keadaan begitu, ya tuan-tuan, kita kadang-kadang ada mimpi apa itu, kan? Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, kan? Gangguan lah tu. Tiba-tiba fatakhtafuhu at-tayr. Apa makna tayr? Datang burung menyambar dia, ya tak? Menyambar dia. Jadi orang yang tak selamat, ya, orang yang tak selamat. Syirik ini adalah sesuatu yang tidak menyelamatkan, bahkan dia membinasakan. Seolah-olah dia jatuh daripada tempat yang tinggi lalu disambar. Ada ke burung yang nyambar orang, ya tak? Yang kita tahu burung nyambar orang ni geroda je lah. Burung Garuda, ya tak? Ada kapal terbang, ya tak? Kapal terbang Garuda, ya tak? Jadi Garuda cakap orang putih apa ke mak? Tak ada, ya. Ini bahasa kita macam ni. Garuda, ya tak? Jadi disambung, ya tak? Au tahwi bihirrih, ataupun dia ni tadi, ya tak? Ya, ataupun dia ni tadi maknanya dibawa oleh angin. Ya, tahwi di sini ada perkataan apa? Tahwi, ya tak? Tahwi di sini diterjemahkan apa? Atau diterbangkan oleh angin. Tahwi bihirrih ila makanin sahiq, ibarat lelayang putus tali, bawa jauh, bawa sampai binasa lah. Habis koyak rabak patah ruyup, koyak rabak patah ruyup lah. Itulah orang yang terlibat dengan syirik ini, ya. Kadang-kadang seronok, ya, terlibat dengan syirik, tapi sebenarnya membinasakan. Kelihatan macam seronok lah, ngapa? Ya, buat patung itu, buat patung ini, karang udah kalah lain, karang serokok pula kalah lain pula tahun depan, ya tak? Kalau kena tengok kan hair demo dengan patung-patung demo tu, gemar demo, ya tak? Gemar demo nukar cat, karang udah putih semua, karang udah kuning putih, karang udah biru pula, baju tidak juga pakai. Baju. Jadi begitulah, ya tak? Jadi ini semua gambaran syirik yang tidak membawa kebaikan langsung kepada seseorang. Jadi dikata apa di situ? Maka jauhilah berhala dan lakukanlah semua kerja-kerja haji tadi bukan kerana berhala, tapi dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyengutukan. Wa bidzalika umirtu, ya tak? Demikianlah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin, ya tak?
dengan sesuatu apapun, kerana perumpamaan musyrik adalah seperti orang yang kharra minas sama, orang yang jatuh daripada langit. Allah, mati, ya tak? Disambur pula oleh burung, entah ke mana bawanya, ya tak? Atau seperti orang yang diterbangkan angin, tahwi bihir rih. Jadi rih itu angin, rih dengan riyah. Kalau satu rih, kalau banyak riyah, ya. Rih dengan riyah, dibawa oleh angin ila makanin sahiq. Makan tu tempat, sahiq itu ba'id, bawa jauhnya. Jadi orang yang terlibat dengan syirik ni, Allah, jauh dibawanya, ya tak? Kadang-kadang, ya, buat macam mana bila aksiden jumpa jenazah mayat, yalah, lepas tu kita kena ambil lah apa-apa yang ada pada dia untuk diserahkan kepada warisnya. Jumpa azimat, tangkai, ya, balut kuning, dalamnya ada apa nama ni, kayu apa entah, kayu apa, koka ke, tas ke, balut kuning dengan benang. Jadi itulah maknanya kan, bawa mati pula tu benda ya, bawa mati ya. Bawa mati benda-benda yang kita kata yang boleh membawa kepada syirik itu tadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tak usah lah dah, ya tak usah bertangkai-tangkai berazimat, ya tak? Sebab itu boleh membawa kepada syirik tadi, ya. Tinggalkanlah. Dulu memang ada, tinggalkan, udah, ya. Jadi kita kukuhkan tauhid kita, ya, kukuhkan tauhid kita. Jadi dikata apa di situ, bahawa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Gabung dua ni dipanggil syaikhani dalam ilmu hadis. Dua syekh, syaikhani. Dan kalau dua ni sepakati hadis itu atas kesahihannya, dipanggil muttafaqun alaih. Muttafaq, disepakati atas kesahihannya. Alaihi itu atasnya, atas kesahihannya. Muttafaqun alaih, yakni muttafaqun alaih inda Bukhari wa inda Muslim, di sisi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari sudut martabat hadis, hadis yang paling kukuh hadis muttafaqun alaih, yang disepakati, kesepakatan yang disepakati kesahihannya oleh dua sekali, Bukhari dan Muslim. Kemudian nombor dua punya tahap, iaitu yang dikatakan sahih Bukhari sahaja. Nombor tiga punya tahap yang dikatakan sahih Muslim. Jadi itu tahap-tahap maknanya kita kata hadis ini, ya. Kemudian diikutilah dengan imam yang lain. Jadi katanya apa di situ, bahawa Rasul SAW ada bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kabair itu kira dah besar dah tu, dosa besar lah kabair tu. Tapi akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar. Akbar tu sebesar-besarnya, yang maha besar ataupun sebesar-besarnya, yang paling besarnya di kalangan kabair itu. Kabair itu dosa-dosa besar banyak, tapi yang paling besarnya ialah al-isyraku billah, iaitu syirik kepada Allah. Jadi kita dah sebut ada 6 jenis. Syirik yang pertama dipanggil syirik syirik istiqlal, istiqlal, ya, istiqlal. Syirik istiqlal ni menganggap ada Tuhan baik lain, Tuhan jahat lain, Tuhan gelap lain, Tuhan terang lain, Tuhan langit lain, Tuhan bumi lain. Itu dipanggil syirik istiqlal. Istiqlal tu masing-masing dengan kuasanya, merdeka, bebas. Lagi satu dipanggil syirik tab'id. Syirik tab'id macam Kristian lah, menganggap bahawa Tuhan itu ada juzuk, ada juzuk-juzuk yang bergabung, sebahagian bergabung dengan sebahagian. Itu dipanggil tab'id, daripada perkataan ba'dan, ba'du, sebahagian. Jadi ada sebahagiannya, kemudian tambah sebahagiannya, kemudian tambah sebahagian, jadilah Tuhan. Anak Tuhan lah, Tuhan bapa lah, apa semua, ya tak, bergabunglah dengan Ruhul Qudusnya dan sebagainya, Holy Spirit apa bendanya, jadilah Tuhan. Jadi campur-campur tu. Itu dipanggil syirik juga, menjadikan Tuhan itu mempunyai kam muttasil, iaitu bilangan yang bersambung-sambung.
Itu pun syirik tab'id, ya tak? Yang ketiga syirik apa? Takrib, sembah benda-benda lain dengan harapan itu boleh mendekatkan kita kepada Tuhan. Nauzubillah. Dan yang keempat syirik taklid, yang kita ikut tak tahu kahirnya. Nah, kemian ni Tok nenek kita punya, jangan lupa bulan mengambang malam Jumaat, perasap lah kan. Kita tak tahu kahir, kita pun perasap lah, kan. Jadi ini semua jenis yang dikatakan syirik apa? Taklid. Yang keempat, yang kelima syirik asbab. Aghrad itu maknanya kita kata bahawa kita buat bukan kerana Allah, kerana menantu, kerana puak mentua tapi kita sembah Allah, tapi niat tu dah tak betul. Niat tu terpesong, ya, niat terpesong. Kemudian ada lagi satu syirik dipanggil syirik asbab, iaitu kita menjadikan ubat tu yang menentukan hidup mati. Teman, ubat ni pun kalau tidak kemarin tumpur dah katanya. Padahalnya ramai juga orang makan ubat tu tumpur. Ya, jadi jadi jangan sampai kita terlibat dengan al-syrak yang 6 ini, yang dipecahkan oleh siapa nama? Siapa nama itu? Siapa yang bawa itu? Bukan Abdullah Fahim. Saya sebut itu siapa, pendapat siapa tu? Abul Fida, bukan tak sebut. Syekh Abdullah Fahim tu orang lain. Apa itu saya sebut? Abul Baqa, ya. Abul Baqa, Abu Al-Baqa, dia yang menyebutkan 6 pecahan. Kita selalu dengar dua lah, syirik jali dengan syirik khafi, ya tak? Syirik khafi sama dengan syirik aghrad. Syirik aghrad. Syirik jali ini maknanya kita kata bila menyembah yang lain itu syirik jali, ya. Mungkin kita kata dalam bentuk syirik yang takrib tadi, syirik takrib itu syirik yang jali lah, syirik yang jali. Dan maknanya kita kata menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain itu juga ada jalinya, ya tak? Nyatanya. Jadi disebut di situ bahawa al-isyraku billah. Yang kedua, uquq walidain, iaitu mendurhakai dua ibu bapa, sama levelnya. Dan yang ketiga ialah qaulaz zur, ya, ala wa qauluz zur ala wa syahadatuz zur, iaitu persaksian palsu, cakap-cakap palsu, ya, mentera-mentera yang palsu dan sebagainya itu. Dan itu juga termasuk dalam akbarul kabair, ya, termasuk di dalam sebesar-besar, ya, dosa ni tadi. Jadi nombor 1 tu syirik, nombor 2 ya Allah, durhaka ibu bapa, nombor 3 qaulaz zur, qaul maknanya cakap-cakap yang palsu, dan juga persaksian palsu yang menyebabkan kesannya bila kita bersaksi palsu, ada orang yang tak sabit tiba-tiba sabit kena hukum pasal persaksian palsu tu. Ada orang yang tidak sabit kesalahannya dengan sebab persaksian palsu tu sudah sabit pula kesalahan. Jadi bukankah kita telah menganiaya sesama kita, ya tak? Jadi termasuk persaksian palsu, ataupun disebut di sini persaksian palsu diletakkan sederajat dengan syirik yang disebut sebagai akbarul kabair, ya, akbarul kabair. Baik, jadi tahun yang ke-8 dipecahkanlah berhala-berhala ni bila kita dapat tawan dan bebaskan kota Mekah daripada peperangan, dipanggil Fathu Makkah. Dan tahun yang ke-10 kita berhimpun di Arafah, ya. Bila berhimpun di Arafah, maka ketika itu diisytiharkanlah di dalam ayat-ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinihim, ya tak? Pada hari ini telah putus asalah orang-orang yang kafir di bumi ini, iaitu di bumi Mekah ini, daripada agama mereka. Maknanya ya isal ladzina kafaru min dinihim, maka putus asalah agama berhala, agama patung ini daripada wujud di kota haram ini, di kota Mekah. Ya isal ladzina kafaru min dinihim. Itu turun ayat begitu pada hari Arafah tu.
pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan kamu agama kamu. Ya tak? Sampailah wa raditu lakumul islam madina, aku redha Islam sebagai agamamu. Kemudian disebut wa raditu lakumul islam madina al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinihim fala takhshawhum wakhshawni. Ya tak? Pada hari ini putus asalah orang kafir daripada disembah berhala mereka di haram, di Masjidil Haram, di tanah haram di Mekah. Sebab itulah maka tidak ada lagi lah, ya tak, kita kata berhala-berhala. Kecoh juga zaman kami itu, iaitu bila mana Amerika dirikan gereja di Zahran, di Dammam. Ini bandaraya petrol, bandaraya petroleum, dipanggil apa ya, maknanya American Oil ni dengan Saudi ni, dia ada Sepco, dia ada apa nama entah, maknanya memang mereka itu dibenarkan mendirikan bandar petrol di Dammam, di Zahran, tapi tidaklah sampai maknanya kita kata keizinan untuk membina gereja. Sebab apabila diisytiharkan di padang Arafah zaman pada masa Nabi itu, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinihim, ya tak? Maka pada hari ini putus asalah orang kafir daripada agama mereka, ya, di bumi jazirah itu, di bumi semenanjung Arab itu kan. Tiba-tiba kes itu berlaku kan. Jadi ianya timbul polemiknya sebab apa? Sebab hak beragama itu dijamin oleh Islam. Islam tak boleh memaksa, ya. Tapi dalam masa yang sama kesucian, ya tak, kesucian tanah, ya, kesucian tanah itu apakah dibataskan kepada tanah haram sahaja, ya, apakah sampai kepada jazirah Arab seluruhnya, sehingganya tak dibenarkan adanya berhala-berhala, ya tak? Itu perbahasannya. Namun bila dibahaskan, kalau ianya terselindung di rumah-rumah mereka, di bandar-bandar raya petroleum itu, tidak menjadi satu syiar, begitu ya, sehingganya kelihatan di semenanjung Arab. Jadi tidak kelihatan sebenarnya ada dalam bandar petrol itu, tapi tidak kelihatan. Maksudnya tidaklah menjadi syiar yang besar, begitu ya. Supaya maknanya al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu yang tinggi dan tidak ada yang mengatasi ketinggian Islam. Jadi dalam pemerintahan Islam, kita tak boleh paksa orang lain masuk Islam, dan mereka ada hak masing-masing. Kita jamin hak mereka, termasuk hak beragama. Cuma mereka tak boleh mendirikan syiar agama mereka itu dalam bentuk yang dominan, yang begitu nyata, yang sehingganya maknanya kita kata tenggelamlah identiti negara Islam itu lantaran maknanya kita kata patung-patung yang besar, ya tak, gereja-gerejanya yang besar dan sebagainya. Jadi tidak diizinkan, kerana nanti maknanya hilanglah identiti negara Islam itu. Jadi mereka masih boleh bina, tapi jangan lebih besar, jangan lebih tinggi daripada masjid, daripada orang rumah Islam. Itu polisinya, sebab mereka duduk di bawah pemerintahan Islam, dilindungi oleh orang Islam, ya tak? Wallahu alam, dalam konteks kita di Malaysia yang liberal ini macam-macam lah berlaku, ya tak, ya? Kita mewarisi apa yang diwarisi, apa yang penjajah tinggalkan, kan? Bila kita mewarisi apa yang penjajah tinggalkan, macam-macam rupa lah, ya tak, macam-macam rupa, ya tak? Wallahu alam, kita berhenti di situ, ya, insya-Allah. Ayat berikutnya ayat berapa? 32, ya. Jadi insya-Allah itu minggu depan lah, hari Jumaat dan Sabtu, insya-Allah. Ya. Mulhid dia tidak syirik. Dia ateis, tidak bertuhan. Langsung tak ada Tuhan. Dia tidaklah menyengutukan Tuhan. Tapi tak sah jugalah akidahnya. Sebab dalam akidah Islamiah itu mesti kita ada Tuhan. La ilaha illallah, kan? Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi maknanya mereka tidak dalam syirik, tetapi mereka kufur dari sudut i'tiqadnya kerana tidak mempercayai adanya Tuhan. Kufur i'tiqadnya, kufur kepercayaannya kerana tidak mempercayai adanya Tuhan.
bukanlah syirik, mereka kufur. Ialah akhirnya kadang-kadang mereka mendewakan pengasas Lenin ke, ya tak, Marx ke, Karl Marx ke, Mao Zedong ke. Jadi itu sudah jadi macam Tuhan mereka lah pula, menentukan yang halal yang haram. Itu dipanggil ubudiyah lah tu. Ubudiyah ni maknanya ialah bila mana kita mengikut kehendak seseorang dari sudut halal haramnya, dari sudut sah betulnya, ya tak, dari sudut batil dan haknya. Jadi orang itu bila kita taat dia semutlaknya, itu sudah jadi suatu peribadatan ataupun perhambaan, ubudiyah. Jadi pengasas-pengasas mereka itu kadang-kadang sudah dianggap dan dilagakkan sebagaikan lagak Tuhan lah pula kan. Begitu. Cuma ialah maknanya kita kata di situ secara halus yang tersiratnya adalah syirik. Tapi kalau sekadar dia tidak mengagungkan pengasas, cuma dia kata mana ada Tuhan je, maka yang itu kufur kepada Allah. Tidaklah sampai syiriknya tak, tidaklah sampai syirik. Ayat akhir sedarjat. Ya, dia tetaplah dalam martabat yang ketiga. Martabat yang pertama itu tetaplah syirik, ya tak? Adapun persaksian palsu ini dosa besar, termasuk dalam senarai akbarul kabair, tapi tidaklah sampai mengekalkan. Cuma dalam hadis itu diletakkan sebaris itu nak menunjukkan betapa besarnya, ya tak, kejinya dosa itu. Tapi tidaklah sampai mengekalkan sebab dia tidak melakukan syirik. Cuma dari sudut dosa, dosanya diletakkan martabat dosa itu sebaris akbarul kabair, tapi tidaklah sampai mengekalkan. Ya, maaf. Dosa sangat besar dosanya, tapi tidaklah sampai mengekalkan. Yang mengekalkan tu syirik je. Ya, syirik je. Yang lain tak ada, tidak. Jadi sederajat di situ dari sudut Allah Taala nak ataupun Nabi nak minta supaya kita jangan main-main dengan benda tu. Ya, jangan seenaknya diupah orang untuk jadi saksi palsu, dia pun nyanggup je. Tak mika kabur mika kena ya. Ngantin ni tau. Kita pun berapa mika bagi teman? 20 boleh? Jadilah 20 pun kira boleh lah tu. Lepas lah 23 kali makan. Jangan. Lain? Jadi selamat pulang pada Cikgu Hamid sekeluarga ya. Berapa orang pergi? 8 orang. Bukit tinggi, bukit rendah. Padang Sumatera, ya tak? Masya-Allah. Desa meninjau, ya, tempat-tempat yang kediaman Pak Nasir dengan Pak Hamka, ya tak? Ya, insya-Allah. Oh, kediaman Datuk pun ada. Di mana? Di Bukit Tinggi ya. Tasik. Masya-Allah. Orang sana rupanya. Orang Minang lah kiranya. Orang Minang lah ya, masya-Allah. Jambatan Bosi ya tak? Okey, jadi insya-Allah jangan lupa 26 bulan ni kita ada kenduri di sini pukul 11 sampai pukul 1 ya tak? Hari Selasa 26 bulan ya, insya-Allah. Dan di samping itu pada 26 tu kita akan buat kutipan untuk Palestin ya. Kita akan buat kutipan untuk Palestin. 25 26 tu kita akan buat kutipan untuk Palestin ya, insya-Allah. Jadi kemudian di sini ada borang siapa-siapa nak tahlilkan arwahnya untuk ditulis namanya supaya kita boleh hadiahkan pada majlis tersebut ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.